Selamat datang ke channel Cik Genas. Okey, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung. Kita akan sambung sesi pembelajaran kita di bawah tajuk bab yang ke-8, iaitu tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar di dunia. Okey, terlebih dahulu saya ingin menjemput Nik Muhammad Afiq untuk memimpin bacaan doa supaya sesi pembelajaran kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dengan segala hormatnya saya menjemput Nik Muhammad Afiq untuk bacaan doa. Dipersilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin. Terima kasih atas pimpinan bacaan doa daripada Nik Muhammad Afiq. Okey, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita, saya nak ingatkan supaya wakil awal betul dia live supaya anda semua jangan terlupa untuk isi kehadiran dekat dalam Google Form, dan jangan lupa untuk isi juga kehadiran dekat dalam My School Channel. Okey, di akhir sesi pembelajaran. Untuk hari ini saya postkan objektif pembelajaran kita di bahagian ruangan chat. Okay, kita boleh lihat apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Masih lagi di bawah tajuk bab yang ke-8, iaitu kesinambungan daripada dua apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Dua lokasi, iaitu siapa ingat kita dah belajar dekat mana itu? Kita dah belajar dekat gurun panas dan juga siapa nak respon? Cepat-cepat. Siapa ingat? Gurun panas dan monsun Tropika. Betul Okey, baik. Terima kasih atas respon. Saya sebenarnya nak tengok anda masih lagi ingat ataupun tidak. Okey, jadi untuk pada minggu ini kita akan sambung masih lagi berkenaan dengan tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan liar di dunia. Cuma untuk hari ini kita akan fokus kepada, kita lihat kepada objektif hari ini. Kita ingin mengetahui, mempelajari jenis-jenis tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar di hutan daun luruh sederhana, di kawasan hutan daun luruh sederhana dan juga hutan konifer. Serta yang keduanya ialah objektif yang kedua, anda dapat menjelaskan melalui contoh apakah ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar hutan daun luruh sederhana dan juga hutan konifer. Okey, dah jelas berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Okey, kita akan masuk kepada sesi pembelajaran kita untuk tajuk pada hari ini. Okey, kita terus kepada lokasi yang ketiga. Okey, hari itu kita dah selesai satu, gurun panas. Yang kedua kita dah masuk kepada monsun tropika. Untuk yang ketiga kita masuk kepada hutan daun luruh sederhana. Sebelum saya mulakan, ada sebarang soalan yang ingin ditanya ataupun nak tanya berkaitan dengan apa yang dah belajar pada minggu lepas? Kalau tiada, saya teruskan Tiada Okey, kalau tiada saya teruskan kepada sesi pembelajaran. Kita lihat kepada lokasi yang seterusnya.
iaitu hutan daun luruh sederhana. Okey, yang mana kawasan bersuhu sederhana tinggi kira-kira 17 darjah Celsius. Dan juga suhu pada musim sejuknya adalah sederhana rendah. Okey, 17 darjah Celsius ini kita andaikan lebih kurang macam kita duduk dekat dalam bilik. Kita bawa balik lah, nak imbas balik dah lama sangat tak masuk bilik frog kan. Dekat dalam bilik frog tu saya biasanya setkan suhu 24. Tetapi sebenarnya penghawa dingin kita tu kita boleh turunkan lagi suhu sehingga paling minimum kalau tak silap 16 sehingga 17. Okey, jadi kalau siapa yang biasa duduk dekat bawah penghawa dingin tu, yang biasa masuk ke kelas, duduk kat bahagian ruang depan ataupun belakang tu, awak boleh rasa. Okay, awak boleh rasa betapa sejuknya suasana pada waktu tu. Mungkin waktu tu tak ramai lagi yang masuk kelas. Jadi suhu dia agak begitu sejuk. Bila dah ramai tu, masing-masing dah keluarkan haba masing-masing, dah keluarkan peluh masing-masing. Dia menyebabkan suhu persekitaran dan juga lokasi dalam tu dia dah jadi semakin tinggi. Okay, jadi saya cuba nak membayangkan, nak supaya awak membayangkan bagaimana bukan situasi, bagaimana perasaan berada dalam kedudukan 17 darjah Celsius tu. Okey. Yang mana kawasan hutan daun luruh sederhana ini juga mempunyai 4 musim yang nyata. Okey, walaupun pada minggu sebelum ini kita dah belajar beberapa lokasi sebelum ni pun ada juga kawasan sesungguhnya mengalami 4 musim. Dan yang ini juga mengalami 4 musim yang nyata. Okey, kalau anda perhatikan, tengok dia dekat sini dia di-highlightkan warna yang berbeza. Okey, cuba salin dekat mana-mana, take note, cari apakah yang dimaksudkan dengan 4 musim yang nyata. Sebab kita ada lagi 2 istilah, iaitu musim kering yang nyata dan kita ada musim sejuk yang nyata. Okey, ada musim sejuk, musim kering yang nyata. Cari apa yang dimaksudkan dengan nyata di situ. Okey, adakah dia main tipu-tipu ke macam mana? Okey, nanti cuba cari dekat Google. Okey, baik. Kita lihat yang seterusnya, hujan sepanjang tahun dengan jumlah tahunannya antara 1000 mm hingga 1500 mm. Okey, dalam keadaan macam ni, jumlah hujan tahunannya adalah lebih rendah berbanding, siapa nak respon? Taburan hujannya lebih rendah berbanding dengan apa ni? Siapa nak respon? Silakan. Nak bandingkan dengan kawasan mana? Kita ada dekat 70 orang ni. Siapa nak respon? Hutan monsun tropika. Okey, baik. Dengan hutan monsun tropika. Sikit lagi. Dengan iklim kita di Malaysia. Siapa nak cuba bezakan jumlah tahunan hujan iklim khatulistiwa dengan di kawasan hutan daun luruh sederhana? Siapa ingat lagi? Iklim khatulistiwa, hujan dia, taburan hujan dia berapa? Siapa nak respon? Saya nak tengok dia, masihkah anda ingat? Cepat, masihkah anda ingat? Nanti kan keluar lagu pula kan? Masihkah kau ingat? Terkuntung bunga itu, ya? Iaitu melebihi 2600 mm setahun. Itu merujuk kepada jumlah taburan hujan di Malaysia. Iklim khatulistiwa berbeza dengan di sini 1000 hingga 1500. Maksudnya di sini nak tunjukkan hujannya adalah berkurangan, kurang daripada kita yang berada di Malaysia. Kita lihat kepada poin yang keempat, taburannya
terletak di bahagian timur Amerika Utara, sebahagian daripada negara-negara Eropah, sebahagian, bukan semua. Okay, kemudian di Korea Barat dan juga Timur Laut Cina. Okey, kita lihat di manakah kedudukan-kedudukan tersebut. Okey, berpandukan peta dunia, jelas di sini melalui lorekan. Okey. Melalui lorekan ini, kita dapat lihat di sinilah lokasi terdapatnya taburan hutan daun luruh sederhana. Okay, dunia. Kita bukan lagi belajar Asia, kita dah masuk kepada dunia. Mungkin dulu masa tingkatan 2 awak kata kita belajar Asia aja. Ya, betul. Kita belajar dulu ini saja. Jadi untuk tingkatan 3 kita dah pergi lebih jauh sehingga peringkat dunia. Jadi kedudukan hutan daun luruh sederhana tu berada di sini. Hanya sebahagian saja. Jangan, sebagai contoh saya terangkan berulang-ulang kali tu supaya saya nak awak elakkan daripada menggunakan istilah macam ni. Cuba kebiasaannya soalan peperiksaan akan minta anda untuk menamakan negara-negara yang terdapat ataupun yang mengalami taburan hutan daun luruh sederhana. Tiba-tiba kita patah balik tiba-tiba awak nyatakan di sini Amerika. Okey, jadi jawapan dia tidak tepat. Yang betul-betul tepat ialah Amerika di bahagian utara. Kita tengok sini. Amerika di bahagian utara. Di sini. Kalau di sini, ni kawasan apa ni? Kita dah belajar masa tingkatan 1 dulu. Ini merujuk kepada apa ni? Siapa nak respon? Ini negara apa ni? Afrika Selatan. Afrika Selatan. Apa dia? Amerika Selatan. Negara? Amerika Selatan, ya. Ini Amerika Utara, yang ini Amerika Selatan. Okey, ini terbagi kepada 2 ni. Walau bagaimanapun terdapat sebahagian. Sebab ni pada kedudukan globe, ni kedudukan ni kebanyakannya berada di kawasan pinggir pantai negara Chile dan juga selatan Chile. Nama pun dah Chile. Sebab apa? Rupa bentuk negara dia macam apa? Macam sayur cili, betul tak? Macam bentuk cili ni. Ni. Tolong ingatlah nanti. Okay, ingat antara. Kebiasaannya anda perlu wajib untuk mengetahui sekurang-kurangnya 3 nama negara yang meliputi hutan daun luruh sederhana. Okey, kita tengok. Kejap, terlepas Okey, kita tengok kepada bagaimana rupa bentuk ciri-ciri tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar dia. Okey, di dalam kawasan hutan daun luruh sederhana ini, kita boleh nampak, antaranya kita ada kepelbagaian jenis tumbuh-tumbuhan. Kita ada tumbuh-tumbuhan semula jadi seperti pokok maple. Ni kita terkenal dengan daun maple. Siapa nak kongsi daun maple ni menjadi lambang kepada negara apa ni? Kanada. Bagus. Pantas Damia Husna. Merupakan logo kepada bendera negara Kanada. Dia menjadi ikon. Sebab apa? Pokok maple ini begitu banyak di sana dan dia akan meluruhkan daun apabila musim panas. Kenapa kita dah belajar sebelum ni? Kerana faktor dia tak nak kehilangan air. Okey, kita ada pokok ash. Ni bukan ash Ni ash ni pokok. Dan ash ni juga bukan ash dekat dalam watak utama Pokemon tu. Ni bukan, dia bukan pencari Digimon ataupun Pokemon Chipmunk ke Musang Merah ke, tidak. Okey, kemudian kita ada binatang-binatang. Kita ada binatang-binatang hidupan liar. Sebagai contoh kita ada burung helang. Kemudian kita ada rusa bintik. Rupa dia macam ni, comel kan? Dia. Kemudian kita ada raccoon. Raccoon ni menjadi ikon. Ikon apa ni? Raccoon ni. Siapa nak respon?
Saya terbuka, awak nak respon dari segi apa-apa benda, saya tak kisah. Siapa nak respon? Rakun ni. Jumpa kat mana? Tak pernah tengok movie ke? Ya Allah, diam je, pasif sangat lah. Cerita apa? Avengers. Dia ni jadi apa ni? Dia jadi bos kan? Rakun ni. Sebab tu dia menjadi simbol menjadi antara contoh hidupan liar menjadi ikon. Macam kita, kalau kita rujuk dekat iklim khatulistiwa, kita rujuk gajah, kita rujuk harimau, kita rujuk tenggiling. Tapi dekat luar negara, dekat dunia punya kawasan-kawasan hutan daun luruh sederhana ni, binatang-binatang ni jenis yang begini. Kemudian kita ada musang merah yang menjadi apa ni? Menjadi simbol apa ni? Siapa nak respon? Musang merah ni. Musang merah ni menjadi ikon kepada web browser. Web browser apa? Betul, Mozilla Firefox. Okey, tahniah Anik Najmi. Okey, tu menjadi ikon ni. Banyak ni. Sebab dia sebenarnya binatang-binatang itu menunjukkan benda itu dicipta daripada mana. Ada kemungkinan Mozilla Firefox tu dikeluarkan daripada kawasan yang mengambil ikon binatang ni. Ada kemungkinan negara-negara tadilah rekun tadi. Mengapa mereka ambil rekun? Kenapa dia tak ambil watak Avenger tu, ambil gajah? Biar gajah jadi apa? Gajah jadi ketua platoon tu kan? Kadang besar sangat pula nak lukis. Satu lagi, dia kata apa kena mengena? Ni bukan produk kita. Bukan hidupan liar yang terdapat dekat negara kita. Buat apa kita guna gajah? Kita gunalah ikon kita. Macam kita, negara Malaysia mengambil binatang apa sebagai maskot? Malaysia ambil binatang apa? Mengambil harimau. Sebab itu kita banyak buat cerita-cerita macam contoh. Siapa selalu tengok cerita dahulu kala? Cerita dahulu kala banyak mengaitkan cerita-cerita berunsurkan tauladan dan juga teladan. Tapi lebih kepada melibatkan apa? Melibatkan hidupan liar. Sebagai contoh, harimau tu memang takkan terkecuali dalam cerita dia. Buaya, kerbau, kancil dan sebagainya. Itu adalah ikon-ikon dalam kita punya environment di Malaysia. Kemudian kita ada wood duck. Wood duck. Wood duck ni terkenal dengan apa? Siapa nak respon? Saya tahu ni, pelajar-pelajar saya sebenarnya banyak ilmu pengetahuan berkenaan dengan binatang-binatang luar negara ni. Dia biasa dengar, dia tengok Discovery Channel. Siapa nak respon? Wood duck ni awak boleh jumpa bila? Wonderpad. Wonderpad. Okey, ada Wonderpad kami datang betul tak? Itu cerita lain betul ke? Saya tak ingat dah. Tertengok pula kan. Okey, biasanya wood duck ni dia amat familiar bila musim panas. Kenapa? Kerana sebahagian masyarakat di sana mereka menjadikan sukan, bukan sukan, dia menjadikan kegiatan berburu. Okey, kalau ada satu ketika dia orang jadikan sukan menembak, bukan menembak. Kalau dalam sukan tamasya yang besar yang kita tengok mereka buat sukan yang tembak piring. Jadi itu yang masuk sukan besar. Tapi ini aktiviti berburu ni, mereka menembak itik menjadi sasaran. Mereka memburu itik. Sebab itik ni cukup banyak. Sebab sifat mereka akan berhijrah daripada satu lokasi ke lokasi yang lain. Jadi waktu dia terbang tu mereka akan tembak untuk dijadikan sebagai makanan. Ini aktiviti berburu mereka. Okey, jelas Itu sedikit perkongsian. Okey, kita lihat kepada ciri-ciri tumbuh-tumbuhan dia. Terdapat dua ciri tumbuh-tumbuhan dia, iaitu yang pertama kita ada pokok kayu keras dan yang kedua kita ada pokok tirus. Nanti kita tengok macam mana merujuk kepada pokok kayu keras, bagaimana pula nak ketahui, nak faham macam mana rupa pokok tirus. Pokok tirus ni lebih kurang pokok
pine lah. Okay, pokok yang waktu apa? Waktu kita tengok yang ramai orang tanam kat luar negara dah. Pokok Christmas kan, terlebih kurang. Pokok yang berbentuk tirus. Baik, kita ada contoh. Contohnya pokok kayu keras seperti siapa nak sebut? Okey, sebutan dia yang betul awak boleh buka pada Google, pergi dekat Google Translate, tekan yang butang yang bercakap tu. Saya takut nanti saya sebut, takut sebutan dia salah. Contohnya seperti pokok oak. Lebih kurang lah ikut selanga bahasa Inggeris. Jadi kalau awak nak dapatkan sebutan yang betul dia, awak gunakan kaedah tu lah. Nanti saya sebutkan, awak kata ini lain ni, ini versi Negeri Sembilan ni kan. Mungkin macam tu lah bunyinya. Okey, kemudian kita ada pokok maple. Pokok maple sendiri, ini dalam kuantiti yang banyak Kita ada pokok cedar dan juga pokok birch di kawasan Tanah Pamah. Ini maksud dia, pokok-pokok ini banyak diperolehi di kawasan Tanah Pamah. Okay, sebab kita sedia maklum, negara-negara yang kita pelajari ini mempunyai kepelbagaian bentuk muka bumi. Ada tanah tinggi, ada tanah pamah dan ada pinggir laut. Sebab apa nak kaitkan dengan pinggir laut? Kita tengok tadi, di mana negara Chile tu, kedudukan hutan daun luruh sederhana dia semuanya tertumpu di bahagian pinggir pantai dia, pinggir laut. Okay, walaupun duduk dekat tepi pantai tapi hutan dia begitu banyak di kawasan itu. Okey, itu sebahagiannya. Kemudian kita tengok contoh seperti pokok tirus seperti pine, pokok fir dan juga spruce terdapat di kawasan tanah tinggi. Baik. Di sini ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi ini juga anda kena ingat dan juga kuasai. Boleh Okey, bagaimana pula dengan ciri-ciri pokok dia? Pokoknya tinggi, mempunyai daun yang nipis, lembut dan juga gugur semasa musim luruh. Ni tadilah contoh-contoh daun yang menggugurkan daun pada musim luruh. Sifat dia apa? Daun dia nipis dan juga lembut. Bila gugur tu dia mudah. Kenapa lembut ni? Sebab dia akan melakukan proses pereputan. Bila mereput tu dia menjadi baja. Dia menjadi baja kembali, baja organik kepada tumbuh-tumbuhan ni balik. Sebab itu kita jangan hairan. Kita kata kenapa pokok-pokok kat hutan ni ada masanya gugur. Lepas tu bila dah gugur dia mengalami musim sejuk, kemudian balik semula kepada musim bunga dan musim kemarau, musim panas, dia tumbuh baik je. Dia tumbuh elok je hijau. Disebabkan oleh tadi proses pereputan yang dijalankan oleh ni nak tunjuk tadi fungsi yang kita belajar satu lagi iaitu kumbang ataupun beetle. Ni fungsi dia lah untuk menguraikan pereputan daun-daun ni. Awak dah belajar dalam mata pelajaran sains kan, bagaimana proses pereputan berlaku. Bila tadi tu antara contoh kumbang yang ada depan awak ni pun kumbang. Okay, cuma yang kumbang yang melakukan proses pereputan tu, awak boleh google lah, ada banyak lagi jenis-jenis kumbang. Ni yang depan awak ni bukan kumbang yang mereput. Ni kumbang tengah segar kan. Okey, sebagai contoh, kita ada di sini dikatakan batang pokoknya mempunyai kulit yang tebal. Ini sebab apa? Batang-batang pokok ini dijadikan sebagai industri balak. Ini diambil juga pembalakan di sini. Okey, kita tengok kepada contoh bagaimana rupa pokok maple. Dia maple pula kan. Okey, inilah merupakan antara contoh pokok maple. Semua pokok-pokok ini akan menggugurkan daun pada musim luruh. Okey, sebelum kita pergi kepada contoh-contoh jenis pokok, kita tengok dulu huraian dia. Sebahagian pokok tumbuh-tumbuhan ini akan bertukar warna. Tengok dia beradaptasi dengan cuaca dan juga iklim. Sama juga dengan haiwan dia. Sebagai contoh kita tengok bagaimana hidupan liar mereka cuba beradaptasi dengan keadaan sekeliling. Bila sampai musim sejuk, sebagai contoh kita ada
Macam contoh haiwan musang Arktik, kita ada musang yang putih tu, kemudian kita ada binatang-binatang lain yang dia boleh mengikut kesesuaian warna. Tapi di sini kita nak tengok kepada kemampuan pokok-pokok ini. Okay, yang mana dia kata dia boleh bertukar warna mengikut musim. Ini adalah kerana jumlah klorofil dalam daun akan berkurang semasa berlakunya perubahan musim. Pada musim luruh, daun-daun mula berguguran, meninggalkan ranting, dahan serta batang pokok sahaja. Contohnya seperti pokok maple dan juga pokok oak. Okey, ini antara contoh pokok ash. Ini pokok oak. Ikutlah awak nak sebut oak ke oak ke oak ke. Ikut sekati awak lah. Yang penting bila awak exam nanti, awak berjaya menamakan jenis-jenis pokok ni. Itu je yang paling utama. Okey, kemudian kita ada pokok sakura. Ini lebih kepada di kawasan negara Jepun lah. Okey, kita ada bunga sakura yang menjadi ikon pada negara Jepun. Dia juga akan menggugurkan daun. Habis saja musim bunga, dia akan menggugurkan daun. Okey, kemudian kita ada pokok basswood. Ini antara contoh jenis-jenis pokok yang boleh kita jumpa di kawasan hutan daun luruh sederhana. Okey, baik. Kita lihat pula bagaimana ciri hidupan liar dia. Okey, di sini kita dapat lihat antara contoh hidupan liar yang mampu untuk berhibernasi pada ketika musim sejuk. Contohnya seperti beruang dan juga tupai. Okey, daripada semua yang ada kat dalam kelas ni, saya nak tanya, apa yang awak faham dengan maksud hibernasi? Siapa nak respon? Tidur. Hewan tidur panjang. Macam mana? Tidur dalam jangka waktu yang panjang. Ya, dia berehat dalam jangka waktu yang panjang. Bila waktu dia berehat tu? Dia akan berehat pada ketika musim sejuk. Pada musim panas, musim dingin, nak masuk musim sejuk, dia akan makan sepuas-puasnya. Dan mereka makan itu bertujuan untuk menyimpan protein dalam badan. Sebab nanti protein itu akan menjadi sumber makanan dia. Dia akan proses makanan tu pada waktu musim sejuk. Sebab tu kita tengok antara contoh seperti beruang. Beruang dia akan makan begitu banyak jumlah daging. Sebab daging tu akan membekalkan protein. Lepas tu dia boleh tidur selama 3 hingga 6 bulan. Tak payah bangun. Saya kejut lah dia takkan bangun. Dia tidur je. Okay. Bagaimana pula dengan tupai? Tupai dia tak makan daging. Dia buat macam mana hibernasi dia? Pada musim panas, apa yang dia buat? Selalu tak tengok cerita chipmunk ke apa ke. Tapi dia tak ada buat benda tu. Apa dia buat? Dia kumpul makanan. Dia kumpul makanan. Dia akan kutip sebanyak-banyak ke kacang. Sebagai contoh lah, pernah tengok cerita Ice Age. Ice Age ni ada Ice Age 1 sampailah Ice Age paling last kalau tak silap 4 kot. Perangai jahat dia, perangai dia yang bukan jahat sebenarnya, itu sifat dia. Sifat dia ialah dia akan mengutip semua jenis kekacang sebagai sumber bekalan makanan dia pada waktu musim sejuk. Dia akan simpan merata-rata. Simpan dekat batang pokok, simpan dekat mana-mana lah. Tempat yang mana bila berlaku perubahan musim tu, dia dah tak perlu lagi bersusah payah untuk dapatkan makanan. Dia dah tahu dah, dia dah tanda dah. Okey, dalam batang pokok ni ada stok makanan dia. Okey, pergi dekat kawasan daratan ni, kalau mungkin yang kawasan tak kena salji tu, ada stok makanan dia. Itu cara dia beradaptasi dan juga berhibernasi. Okey, sebagai contoh kita tengok. Contohnya haiwan liar seperti beruang, rusa, kita ada firefox tadi, kita ada kumbang, kita ada tupai, kita ada burung hantu hawk. Nanti carilah. Hawk ni lebih kepada macam burung helang kan. Tapi mungkin jenis kategori ni jenis kategori yang pemangsa ni.
Okey, kemudian ada beberapa spesies serangga. Ni awak boleh google lah nanti, ada banyak jenis serangga. Okay, kita tengok yang seterusnya. Terdapat beberapa ciri jenis serangga yang akan bertelur pada musim sejuk sebelum ia mati. Alamak, kesiannya. Bertelur, musim sejuk dia mati. Okey. Soalan dia. Soalan kebat ni, kebat. Apakah binatang? Siapa tahu apakah binatang yang bertelur dan mati pada musim sejuk tu? Siapa nak respon? Kambing, cikgu. Kambing tak bertelur. Musang pun tak bertelur. Siapa tahu? Siapa nak respon? Apakah serangga yang bertelur pada musim sejuk sebelum ia mati? Cuba Google. Google kejap. Saya bagi masa 1 minit untuk Google. Kemudian sila kongsikan. Buaya, cikgu. Buaya. Google dapat buaya. Kejap. Saya pun kena Google kejap. Serangga. Serangga yang bertelur. Kejap pada musim sejuk. Apa yang keluar? Okey. Sebagai contoh yang dia bagi iaitu daripada Google lah. Okay? Saya kongsi daripada Google. Iaitu rama-rama dan juga pepatung. Kenal pepatung tak? Pepatung ni kita panggil bahasa Inggeris dia ialah firefly. Betul tak? Siapa tahu apa nama istilah pepatung? Naga terbang. Ya, betul. Betul, terima kasih. Iaitu dragonfly. Saya bila tadi ingatkan awak nak buat lawak tadi, naga terbang ni kan. Okey, ya betul. Nama dia ialah dragonfly. Okey, kemudian kita ada rama-rama. Okey, jadi kedua spesies serangga ini boleh bertelur dan kemudiannya mati. Kesian dia kan. Okey, tapi itu Allah dah buat elok dah. Kitaran hidup dia begitu. Jadi bila dia bertelur, dalam proses dia dalam kepompong tu kemudian bertelur kepompong, dia akan lahir semula sebagai rama-rama yang baru. Okey. Yang seterusnya kita lihat. Inilah rupa dia. Rupa beruang itu berhibernasi. Okey, ni kalau tak silap ni beruang grizzly. Okey, ataupun brown bear. Beruang grizzly ni familiar juga. Siapa selalu tengok cerita kartun tu? Beruang grizzly and siapa tahu? Bear. Bukan. Ya betul, dah yang sana. Grizzly and lemming. Ni yang ada dua watak tu. Kadang-kadang lemming tu jadi baik. Kemudian ada masanya beruang grizzly ni jadi baik. Dia kedua-dua lah, tapi kedua-duanya nakal kan. Okey. Awak tengok, mereka menjadikan ikon binatang ini sebagai watak utama dalam animasi. Yang mana kita dapat lihat mereka mengagungkan binatang ni. Macam kita lah, kita agungkan macam contoh Upin dan Ipin buat cerita. Macam mana dia nak agungkan cerita filem dia. Satu filem dia ambil Siamang jadi binatang keagungan dia dalam konteks kita masyarakat Melayu. Untuk orang luar ni dia gunakan beruang grizzly. Okey, saya nak tanya yang tengok cerita grizzly dengan lemming. Bear tadi pun sama lah. Bear lebih kurang. Okay, lemming tu macam apa benda sebenarnya lemming tu? Wujud ke? Ataupun adakah dia tu binatang yang direka-reka? Cuba Google kejap. Sambil-sambil tu. Apakah rupa bentuk lemming? Lemming ni comel je. Lemming ni kalau siapa yang Google, rupa dia lebih kurang macam hamster kan. Hamster kecil. Kategori macam tikus arnab ni tak? Lebih kurang macam seangkatan dengan tupai ni. Lebih kurang macam ni lah, berbulu kecil. Memang wujud binatang tu. Okay. Kita tengok penerangan dia.
beruang berhibernasi bagi mengelakkan kelaparan kerana kekurangan sumber makanan pada musim sejuk. Sebab apa? Pada musim sejuk, semua binatang berhibernasi. Dia tak keluar merayau-rayau, tak keluar berjalan-jalan. Jadi haiwan-haiwan ini juga agak sukar untuk mencari makanan. Okey, tupai merah mengumpul bekalan ke kacang pada musim luruh untuk kegunaan sepanjang musim sejuk. Ni biasanya yang kita dengar nama walnut, ni dalam ni berbentuk ke kacang. Dia akan kumpul sebanyak-banyak. Kalau kita tengok sifat tupai ni lebih kepada tamak. Sebab apa? Dia akan kutip sebanyak-banyaknya. Sebab dalam kepala dia akan fikir, dia akan simpan stok makanan yang secukupnya untuk dia. Jadi dia akan kumpul. Sebab tu kita akan tengok bagaimana sebenarnya fungsi hidupan liar ni membantu kepada pertumbuhan tumbuh-tumbuhan, terutamanya pokok-pokok di dalam hutan. Sebenarnya binatang ni sebagai contoh, fungsi dia dalam habitat semula jadi, tupai dan juga serangga-serangga ini, mereka sebenarnya memainkan peranan yang begitu besar. Hasil daripada dia kutip benih ke kacang ni, dia simpan, dia sorok merata-rata, menyebabkan lokasi itu tumbuh benih pokok baru. Okay. Seperti hutan kita di Malaysia, siapa nak cuba respon? Apa binatang yang sebenarnya menjadi kepada penggerak utama? Dia bukan penggerak utama lah, menjadi ejen utama kepada penyebaran benih-benih pokok yang ada dekat hutan di Malaysia. Siapa nak cuba share? Silakan. Spontan. Tak payah Google. Nak tahu. Ada tak yang pernah maklum? Burung. Okey. Lagi? Kelawar tu. Siapa nak respon? Apa dia? Kelawar. Kelawar. Okey, monyet. Okey, itu sebagainya. Ada lagi tak? Okey, jawapan yang tepat diberi oleh Hamdi, iaitu oing-oing. Oing-oing tu sebenarnya adalah oing-oing dah batuk kan? Okey, sebenarnya adalah binatang yang menjadi ejen utama kepada penyebaran benih dekat dalam hutan kita, terutamanya di Malaysia. Sebab apa? Kita tengok sifat dia ni dah lah banyak. Okay, satu lagi. Sifat dia akan menggali. Dia akan menggali, dia makan semua benda. Kemudian, sambil jalan tu bergaburlah najis dia. Jadi, peranan dia ialah, dia menyuburkan tanah dekat dalam hutan. Dengan cara macam mana? Yang digali-gali. Dia korek-korek, dia cari makanan, dia tinggalkan. Okay, sebab apa? Dia korek tu dia nak cari cacing. Tapi dalam masa yang sama, perbuatan dia menggali tanah itu merata-rata dekat dalam hutan tu sebenarnya membantu kepada proses tumbuh-tumbuhan lain hidup dengan jayanya. Sambil-sambil lalu berak. So dia terkeluar pula kan. Dia mengeluarkan najis dia. Yang mana mungkin dalam najis dia itu dia dah makan macam-macam jenis tumbuh-tumbuhan. Lalu daripada najis dia itu akan tumbuh pokok baru. Itu sebab khinzir ni adalah merupakan ejen utama penyebaran kepada benih-benih yang terdapat dalam hutan. Ini saya cakap berdasarkan fakta, bukan nak buat main-main ke apa, tidak. Ni benda yang betul. Betul kan Hamdi kan? Hamdi pun baca benda yang sama. Okey, kita lihat kepada yang seterusnya. Ada lagi baki 15 minit. Kita masuk kepada hutan konifer. Saya kalau dah dapat bercakap tak berhenti ni. Okey, hutan konifer terdapat di kawasan yang mengalami musim panas yang sederhana sejuk, lebih kurang 10 darjah Celsius, dan tempohnya pendek. Musim sejuk yang melampau sejuk dan panjang. Ni kalau pergi sana, ada waktu ketika juga kita boleh buat aktiviti-aktiviti yang melibatkan kegiatan manusia. Sebagai contoh, kegiatan berburu dan juga pembalakan. Dia dijalankan di dua situasi yang berbeza. Musim sejuk buat benda lain, musim panas dia buat benda lain. Okey, hujan sederhana lebat. Walaupun sejuk tetap ada hujan.
sepanjang tahun antara 380 mm hingga 635 mm pada musim panas. Okay, lokasinya terletak di, siapa nampak ni? Alamak, dia keluar pula. Siapa nampak apa benda perkataan ni? Di bahagian selatan Kanada Utara, Eropah kawasan Siberia dan juga di Chile di selatan. Okey, kita terus rujuk pada peta lah supaya anda dapat lihat gambaran dia. Ni. Ini tadi dia kata di bahagian selatan tapi dia tak lorek kan. Jadi saya tak pasti ni. Nanti kena tengok balik adakah berlaku kesilapan di sini. Okey. Sebahagian kawasan di selatan Kanada dan juga sebahagian kawasan di Eropah dan juga selatan negara Rusia. Jadi ni cuba lihat balik kepada buku teks. Awak tengok berpandukan buku teks. Ada tak dinyatakan kawasan selatan Chile tu? Ada tak sesiapa? Tolong respon kalau ada sesiapa yang rujuk buku teks sekarang. Kejap. Saya tengok. Ada tak sesiapa yang dah dapat rujuk? Nak membelik pula ni. Bab yang ke-8. Kalau ikutkan berdasarkan peta, tak ada Chile Selatan, betul tak? Sebagai contoh di sini dia bagi meliputi kawasan Amerika Utara, Kanada Utara, Eropah dan juga Rusia. Yang mana dia kata di kawasan Rusia ni terletak di kawasan Sayan Mountain dan juga Samara Mountain. Manakala di Kanada Utara di kawasan Fort Smith dan juga Edmonton. Manakala di Amerika Syarikat pula di Fort Yukon. Yukon ni dah lebih kurang watak apa? Yukon dekat dalam cerita Dragon Ball kan? Di Alaska. Dan yang terakhir iaitu di Eropah, iaitu di Sweden dan juga di Finland. Okey, untuk bacaan yang lebih awak boleh rujuk buku teks lah. Okey, kita lihat bagaimana ciri contoh-contoh tumbuhan yang terdapat di kawasan hutan conifer ini. Okey, kita ada burung blue jay. Comel burung ni. Burung ni lebih kurang adik-beradik burung belatuk. Ni juga terkenal dalam satu siri animasi. Cerita apa ni? Siapa tahu? Mungkin bukan zaman awak kot. Mungkin zaman saya tengok Looney Tunes. Iaitu burung Woody Woodpecker. Okay? Dia suka sangat buat bising. Sebab apa? Dia akan tebuk batang-batang pokok untuk dijadikan sarang. Okay? Kemudian kita ada tupai. Tupai chipmunk ni kan. Tupai biasa ni. Kemudian kita ada ling. Ling ni merujuk kepada lebih kurang macam apa? Macam harimau Siberia, tapi lebih kurang macam ni lah, lupa. Yang awak tengok cerita Thundercat. Siapa pernah tengok cerita Thundercat? Animasi dan juga filem. Ada filem kalau tak silap. Cerita Link tu, dia ada watak dia. Memang khas watak Link. Kemudian kita ada moose. Moose ni ada dalam cerita Grizzly dengan Lemming juga kalau tak silap. Ini selalu watak tempelan lah ni. Tiba je keluar watak dia kan. Kemudian kita ada beruang. Kemudian kita ada beruang hantu. Okay, ni antara contoh pokok dia iaitu pokok spruce. Okay, kita terus tengok ciri-ciri tumbuhan dia. Okay, pokoknya berbentuk kon. Memudahkan salji jatuh ke bawah. Okay, Allah dah buat baik dah. Dekat sini dijadikan pokok-pokoknya berbentuk kon. Apabila salji turun, salji akan terkumpul di atas pokok ni, tapi dia akan jatuh. Disebabkan apa? Disebabkan oleh faktor berbentuk tirus, okey, tajam. Jadi dia menggelonsor je terus. Tapi dalam masa yang sama ada juga sisa saki-baki yang melekat pada daun pokok tu. Itu memang tidak dinafikan. Jangan pula nanti awak kata, oh semua jatuh Tidak. Ada yang lekat. Okey, itu memang tak boleh nak elak. Okey, mempunyai akar yang pendek. Ini sifat pokok dia. Daun kecil berbentuk jarum. Nanti saya akan tunjukkan satu video sebelum habis. Bagaimana bentuk ciri-ciri tumbuhan di sana. Tebal.
liat dan juga berlilin. Kenapa berlilin? Sebab nak elakkan daripada salji ini bertakung. Okay, bila dia berlilin ni, dia licin. Dia licin. Bila salji tu jatuh, dia akan terus macam tu. Terus jatuh. Dia nak mengelakkan daripada salji tu frost dekat kawasan daun-daun pokok. Okey, yang mana dikata mengurangkan transpirasi pada musim panas. Kulit batang tebal dan berdama. Berdama ni apa? Dama-dama ni merujuk kepada getah. Okey, getah pada batang pokok. Dan damar ini menjadi salah satu siapa tahu damar ni dia menjadi fungsi untuk kita, kebaikan dia ialah untuk boleh dijadikan sebagai bahan bakar. Okey, sebab getah dia ni atau kita panggil resin tu, kita boleh tebuk pokok tu, kemudian dia akan keluar lendir. Getah dia tu akan mengeras, membeku jadi resin, dan resin tu boleh kita jadikan dia sebagai bahan bakar. Kita boleh nyalakan dia. Itu digunakan oleh orang-orang di sana untuk waktu ikhtiar hidup. Waktu darurat, dia orang boleh hidupkan api dengan menggunakan getah tadi. Ataupun damar ni. Nanti raja-raja lah untuk tengok cerita-cerita discovery. Okey, pokok kayu lembut contohnya seperti pokok pine, pokok fir, spruce, larch dan juga cedar. Okey, kita tengok kepada contoh. Okey, inilah yang dimaksudkan dengan ciri-ciri pokok kawasan hutan conifer. Berbentuk kon. Daunnya tirus. Okey. Daunnya kecil berbentuk jarum, tebal, liat dan berlilin. Malar hijau. Okey, satu lagi saya nak minta kerjasama awak semua. Cuba Google, take note, nota kaki. Apa yang dimaksudkan dengan malar hijau? Okey, simpan. Apa dia maksud malar hijau? Yang membolehkan proses fotosintesis dijalankan. Kulit batang tebal dan berdama tadi. Okey, saya diulang balik daripada nota sebelum ni. Ni kulit dia berbatang besar. Berkulit tebal dan batangnya tebal dan berdama. Ni kalau kita kikis ni, dia mampu mengeluarkan getah yang berbentuk lilin tadi. Okey, pokok berbentuk kon memudahkan salji jatuh ke bawah, mengelakkan kerosakan pada dahan pokok. Okey, buah berbentuk kon. Buah dia juga berbentuk kon. Siapa tahu apa fungsi buah ni? Siapa nak respon? Apa fungsi buah ni tadi? Jelaskan. Kenapa pokok ni ada buah ni? Fungsi dia untuk apa ni? Ada sesiapa nak respon fungsi buah ni? Buah pokok ni? Dia tidak dijadikan semata-mata untuk berbuah, lepas tu pandai-pandai kau lah. Tak ada. Okay, dia menjadi apa? Menjadi bekalan makanan kepada hidupan liar. Contohnya seperti tupai tadi. Okey, akarnya yang pendek membolehkan pokok ini tumbuh di kawasan tanah yang nipis dan mendapatkan air sebaik saja permukaan bumi ais mencair. Beza dengan kawasan gurun panas dulu, kita dapat lihat ciri-ciri tumbuhan di kawasan iklim gurun panas. Pokok dia memerlukan akar pokok sehingga berapa jauh? Siapa ingat? Akar pokok dia melebihi 30 meter masuk ke dalam tanah semata-mata nak dapatkan air. Jadi akar dia begitu panjang. Bezanya dengan hutan conifer ni, akar dia pendek je. Dia tak perlukan akar yang panjang. Sebab apa? Sifat dia, pokok ini boleh tumbuh di mana-mana kawasan. Di kawasan, terutamanya di kawasan tanah yang nipis. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Contoh hidupan liar di kawasan hutan conifer. Hidupan di kawasan hutan conifer paling aktif pada musim panas. Pada ketika musim panas, burung dan juga binatang keluar mencari makanan. Serangga tidak kelihatan pada musim sejuk. Kenapa? Sebab pada waktu ketika musim sejuk ni tadi kita dah dapat tengok. Dia menyatakan berlakunya musim sejuk yang nyata. Sejuk sangat. Semua waktu tu binatang yang besar pun
nasi. Serangga pun tak wujud. Kita tak nampak kumbang lalu, kita tak nampak burung lalu. Semua dalam keadaan berhibernasi. Soalan hebat nak tanya. Apa berlaku pada semua jenis burung? Adakah semua burung berhibernasi? Siapa nak respon? Silakan. Oh, dia pindah. Ya. Okey, bagi burung-burung yang tak boleh nak berhibernasi, contohnya seperti burung-burung yang lain daripada contoh seperti burung hantu tu, mereka akan berhijrah. Okay, contohnya juga seperti rusa dan juga burung berhijrah ke kawasan yang lebih panas di bahagian selatan dunia. Dia akan berhijrah, dia akan terbang. Lepas tu kita akan ada tengok sebagai contoh, siapa yang pernah ikut saya pada aktiviti Raptor Watch 2019 dulu, waktu tawak tingkatan 1. Siapa yang ingat lagi? Siapa yang pernah ikut saya pergi ke Raptor Watch? Ni Najmi. Kita pecah 2 kumpulan kan. Kita kononnya Muizuddin dia. Kononnya nak pergi tengok nak tengok burung pemangsa. Burung-burung tu daripada kawasan ni lah. Daripada kawasan sejuk dia berhijrah mengelilingi dunia. Okey, dia akan mencari lokasi-lokasi kawasan yang panas sebab nak elakkan daripada sejuk tadi. Apa berlaku? Dia singgah dekat Malaysia sekejap. Dia singgah kat Malaysia, kita berkesempatan pergi. Tapi seekor burung pun tak jumpa. Siapa yang jumpa burung hari tu? Ada yang pergi pecah 2 kumpulan. Satu kumpulan masuk dalam hutan. Satu kumpulan lagi pergi ke pantai kalau tak silap saya. Dekat pantai dia orang kata ada kot nampak burung. Tapi yang dekat hutan langsung tak nampak. Dongak daripada sepanjang-panjang perjalanan tu langsung saya tak jumpa seekor pun burung kan. Yang jumpanya benda lain. Tapak kasut tercabut ada kan. Tu siapa yang pergi dengan saya itulah. Ada tak pelajar muslimat yang pergi? Daripada tingkatan 3 batch ni. Ada Nuraini masa tu saya pun tak kenal sangat. Alisa Fana kenal lah sebab ajar memang daripada satu ikhlas kan. Tu antara contoh-contoh lah. Uncle Vinod ingat lagi. Siapa ingat lagi akak yang comel tu? Yang rupa macam siapa gelak ni Najmi. Dia ingat lah tu. Yang macam muka bukan British macam muka ala-ala orang putih kan. Seronok lah tengok. Sebaik bukan grup kita kan. Itulah contoh. Okey. Kita tengok kepada contoh. Kita tengok. Kita ada rusa. Yang mana rusa ini berhijrah apabila tiba musim sejuk. Kerana ingin mencari tempat tinggal yang baru. Dan juga untuk mencari makanan. Saya nak awak cuba bayangkan dalam cerita grizzly dan lemming tu. Ni moose ni. Dia sebenarnya dalam kategori yang sama lah. Dalam situasi mereka mengambil iklim sejuk tu. Iklim yang kita belajar ni mereka jadikan cerita. Dalam tu ada grizzly, tapi grizzly ada rumah. Lemming tak ada rumah, lemming sibuk dengan grizzly. Dan kita ada moose lah. Ni mereka dalam jumlah yang begitu banyak. Okey, kemudian kita lihat antara contoh burung. Yang mana burung juga bermigrasi kerana mencari kawasan yang sesuai untuk meneruskan kehidupan, terutama sekali apabila tiba musim sejuk. Okey. Kita dah pun habis sebenarnya tajuk berkaitan dengan hutan daun luruh sederhana dan juga hutan konifer. Okey, saya nak bawa awak untuk lihat satu video terakhir. Ini memang ngam-ngam ni. Saya pun dah kehilangan suara dah ni Okey, saya nak tunjuk video ni. Sama-sama kita tengok video di kawasan hutan konifer. Tapi video ini berbahasa Inggeris. Dengar baik-baiklah Saya tak nak terjemahkan. Takut nanti kalian terjemah dengan maksud lain pula kan. Sebab dia agak laju sebab video ni pendek. Okey. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever.
been high. I've been high. Lately I've been I wanna know what nobody knows. I wanna go where nobody goes. I lost my way, but I found my fighter's destiny. I don't wanna look back now, 'cause I know that I don't need your love. I won't let you take me down, 'cause lately I've been high. I've been high. Lately I've been I've been lately I've been high. Okey, kita akan cuba refleksi balik apa yang kita dah belajar. Untuk hari ini, siapa nak cuba refleksi? Refleksi ni erti kata mudah dia nak imbas balik apa yang kita dah belajar pada hari ini. Silakan, siapa nak cuba? Ataupun siapa-siapa je, tak kisah, siapa-siapa. Saya nak dengar suara awak ni, rindu ni dah 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan dah tak dapat tengok bersemuka, nak dengar suara pun susah. Siapa nak bersuara? Silakan. Ni kalau keluar rakaman video YouTube ni saya bergerak tapi suasana sunyi je ni. Siapa nak respon? Mariam ada tak Mariam? Lama dah saya tak dengar suara Mariam ni. Cek sikit. Mariam. Siti Mariam. Mariam ada tak Mariam? Ada. Mariam. Boleh tak refleksi sikit apa yang kita dah belajar pada hari ni? Silakan. Tak ada juga. Siapa nak cuba? Silakan. Apa yang kita dah belajar pada hari ni? Janganlah sunyi je. Ya Allah. Hai. Dia kan bila berbunyi balik suara tu bila nak ucap terima kasih kan. Ya silakan. Hamdi silakan. Kita dapat tahu tentang ciri-ciri tumbuhan dan hidupan liar di hutan daun luar sederhana dengan hutan konsumsi. Okey, baik. Terima kasih Hamdi. Okey, bagus sekali. Yang mana Hamdi dapat jelaskan dengan baik apa yang kita dah belajar pada hari ini. Okay, saya nak imbas balik. Kita dah pun mengetahui lokasi kedudukan bagi hutan daun luruh sederhana dan juga hutan konifer berdasarkan peta. Okay, sebab kita dah belajar tadi, kita dah rujuk peta dan yang penting awak kena kuasai sekurang-kurangnya 3 nama negara di kawasan hutan daun luruh sederhana dan juga hutan konifer. Kemudian yang kedua, kita dah mempelajari contoh-contoh hidupan liar dan juga contoh-contoh tumbuh-tumbuhan serta ciri-ciri hidupan dan juga tumbuhan di kawasan hutan daun luruh sederhana dan juga hutan konifer. Okey, jelas ya? Ada sebarang soalan? Kalau ada yang nak bertanya, silakan. Ada nak tanya? Tak ada. Okey, kalau tak ada, kelas kita tamat untuk hari ini. Sebelum terlupa, tolong isi kehadiran dekat dalam Google Form. Saya ulang sekali lagi. Tolong isi kehadiran dekat dalam Google Form sebelum jam 2. Boleh tak? Saya bagi maksimum sampai jam 2. Sebab nanti
saya kena hantar kehadiran. Saya tak nak nanti bila dah sampai esok, lepas tu saya dah tengok balik kehadiran awak ada yang tak hantar sedangkan Google Meet on. Tapi jangan pula Google Meet on, tuan hilang tak tahu ke mana. Okey, jadi saya anggap awak hadir tapi minta tolong, saya akan kira kehadiran berpandukan pengisian data maklumat awak daripada Google Form. Dan jangan lupa untuk kemaskini objektif pembelajaran dan juga kehadiran dekat dalam My School Channel. Okey. Kalau tak ada apa-apa soalan, insya-Allah minggu hadapan kita akan kita nak tengok sekejap. Adakah tajuk ini masih lagi belum habis? Kita ada satu lagi iaitu kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar di dunia. Jadi kita akan simpan subtopik ini untuk minggu hadapan. Kalau tak ada apa-apa, insyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Kita tutup dulu kelas kita dengan tasbih kafarah dan juga surah Wal-As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafil husn illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Jaga kesihatan semua. Terima kasih cikgu. InsyaAllah cikgu bercikgu. Sama-sama. Baik cikgu. Ya, Stay safe cikgu. sama-sama. Share. Share. Ya. Nak Stay balas kat safe. isi tu. Share kena. Share kena balas apa? Tak tahu? Macam mana dia bagi share, lepas tu dia tak tahu nak balas tu. Bukan cikgu, saya nanti- cakap stay safe cikgu. Akhir ucap apa? Stay safe. Stay safe. Ya Ah. Allah, sorry. Saya dengar bahasa Cina tadi. Saya dengar share. Tu yang ulang balik tu. Okay. Stay safe. Ya, betul. Jaga diri semua. Okay cikgu. Terima kasih. Okay, sama-sama. Jumpa lepas tu. Brawl malam sikit Sekejap lagi saya kena banyak kerja nak kena siapkan. Brawl nanti waktu lapang.